Nama saya Leda Anja Najmi Jarau. Untuk pengetahuan anda semua, saya akan mengendalikan modul Masa Itu Mas bersama seorang lagi kawan saya, iaitu Jessica Duka. Sebelum saya bermula, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai modul kami ini. Bagi modul Masa Itu Mas, kami akan fokus kepada pengurusan masa. Jadi nanti saya akan berkongsi serba sedikit tentang kepentingan pengurusan masa yang baik, dan juga saya akan berkongsi kesan positif dan juga negatif terhadap pengurusan masa. Saya juga akan berkongsi tentang cara untuk mendapatkan pengurusan masa yang baik. Jadi pastikan anda melihat video ini sehingga ke akhir. Sebelum kita bermula, saya ingin bertanya, adakah anda seorang yang mempunyai pengurusan masa yang baik? Atau adakah anda tahu apakah itu pengurusan masa yang baik? Jadi jika ada yang belum tahu apa itu pengurusan masa yang baik, jadi saya akan menerangkan apa itu pengurusan masa. Pengurusan masa ini sebenarnya kita mampu untuk menguruskan masa kita dengan secara berkesan bagi melakukan aktiviti harian kita, dan kita juga merasa puas hati dengan apa yang kita lakukan. Pengurusan masa yang berkesan ini juga merupakan ciri yang sangat penting di dalam gaya hidup yang sihat. Jadi pastikan anda menjadi seorang yang mampu untuk menguruskan masa anda dengan baik. Seterusnya kita akan beralih kepada kepentingan pengurusan masa. Pengurusan masa ini penting kerana ia, pertama, mampu untuk menghasilkan tugasan yang berkualiti. Seseorang yang bijak merancang masa ini, dia akan dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan mengikut durasi masa yang telah ditetapkan. Jika mereka menguruskan masa mereka dengan berkesan, mereka juga tidak akan tergesa-gesa melakukan sesuatu pekerjaan jika pembahagian masa itu telah dibuat secara berjadual. Seterusnya, yang kedua, pengurusan masa ini penting kerana ia mampu membentuk disiplin diri. Seseorang itu dapat memupuk sifat menepati masa jika mereka mampu menguruskan masa mereka dengan berkesan. Pembahagian masa yang tersusun juga mampu menjadikan seseorang itu patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah, kepentingan yang ketiga adalah mampu meningkatkan kecemerlangan diri. Individu yang merancang masa seperti ini dapat membina kecemerlangan diri mereka kerana kehidupan seharian mereka telah dihabiskan dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Okey, selesai dengan penerangan tentang kepentingan pengurusan masa, kita akan beralih pula kepada kesan terhadap pengurusan masa, iaitu kita akan bermula dengan kesan negatif jika kita tidak ada pengurusan masa yang baik. Jadi, kesan pertama yang kita dapat jika kita tidak ada pengurusan masa yang baik adalah kita akan mudah mendapat tekanan. Hal ini kerana kita akan merasa tertekan jika kerja yang perlu kita siapkan pada hari ini, contoh, yang perlu kita siapkan pada hari ini tidak dapat kita siapkan, tidak dapat diselesaikan. Dan kita juga mempunyai banyak kerja-kerja lain yang perlu kita siapkan dan ataupun yang masih menanti. Jadi, kerja yang banyak dan perlu disiapkan juga akan mengakibatkan tekanan kepada diri kita. Jadi, selagi kerja itu tidak selesai, selagi itulah kita tidak akan merasa tenang kerana orang atasan kita, contoh dia, bos kita, akan sering bertanya tentang perkembangan kerja tersebut. Jadi, jangan seksa diri anda untuk tekanan yang tidak sepatutnya, kerana ini akan melepaskan peluang anda untuk bergembira dengan kehidupan hari ini dan juga masa depan. Rancanglah kerja-kerja anda agar ia dapat diselesaikan tepat pada masanya, dan elakkan tekanan dalam diri kita kerana ia akan mendatangkan banyak penyakit kepada kita. Kesan yang seterusnya adalah kita akan tiada masa untuk rehat hari ini kerana kerja yang banyak tidak akan memberi peluang untuk kita berehat jika ia tidak disusun dan dirancang mengikut keutamaan. Jadi, tanpa pengurusan masa yang baik, kerja-kerja kita tidak akan dapat diatur dengan baik dan kita juga tidak berpeluang untuk berehat. Jadi, uruslah masa kita agar kita mempunyai masa untuk berehat. Dan akhir sekali adalah kesan negatif dia, kita tidak dapat merancang kerjaya kita.
Jadi apabila kita telah selesai menjalankan kerja sebelum tamat tempoh, maka ini akan memberikan masa untuk kita merancang kerjaya dan masa depan kita. Jika kita tidak dapat selesaikan tugas pada masa yang telah ditentukan, maka kita akan gunakan masa secara optimum untuk menyelesaikan tugas tersebut. Akhirnya kita tiada masa untuk memikirkan bagaimana meningkatkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih berjaya dalam karier kita. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kesan positif jika kita mempunyai perusahaan masa yang baik. Jika kita mempunyai perusahaan masa yang baik, kita akan menjadi lebih terurus, produktif, kita juga akan kurang tertekan kerana semua benda yang kita ingin kerjakan berjalan dengan lancar dan terancang. Jadi kita akan dapat secara tidak langsung akan dapat mengurangkan tekanan dan kita akan gembira, dan yang paling penting kita akan mempunyai banyak masa untuk membuat aktiviti yang lebih bermakna. Jadi itulah dia antara kesan negatif dan juga positif jika kita mempunyai pengurusan masa yang baik dan jika kita tidak mempunyai pengurusan masa yang tidak baik. Jadi setelah ini saya akan berkongsi tips untuk mendapatkan pengurusan masa yang baik. Bagaimana mengurus masa dengan bijak? Pertama, kita perlu fokus dengan matlamat dan kita perlu membagikan masa dengan seimbang dan elakkan perkara yang kurang penting. Kita juga perlu melakukan kerja dengan segera. Dan jangan biarkan masa anda kosong. Dan kita juga boleh mengadakan jadual asas. Bagi jadual asas tadi, kami ingin berkongsi satu kaedah, iaitu kaedah WDEP, dan kaedah ini akan diterangkan oleh kawan saya. Hai, saya adalah Jessica Naduka, bernombor metrik 68380 dan merupakan pelajar tahun 3 program kaunseling di UNIMAS. Jadi saya akan membentangkan tentang apa itu terapi realiti. Terapi realiti diasaskan oleh William Glaser yang merupakan ahli psikologi di California pada tahun 1965. Mari kita kenali siapa itu William Glaser. William Glaser dilahirkan pada tahun 1925. Beliau telah mendapat pendidikan di Cleveland dan menamatkan pengajian perubatan di University Case Western Reserve pada tahun 1953. Pada umur 19 tahun, beliau telah menjadi engineer kimia dan pada umur 28 tahun, beliau telah menjadi ahli fizik. Pada tahun 1956, beliau telah menjadi konsultan psikiatri di Sekolah Perempuan Ventura. Manakala pada tahun 1961, beliau telah menerbitkan sebuah buku bertajuk Mental Health or Mental Illness dan buku Reality Therapy pada tahun 1965. Menurut Glading, setiap manusia memiliki identiti tersendiri. Masalah akan wujud daripada kegagalan untuk bertingkah laku secara bertanggungjawab. Pembelajaran juga berlaku seumur hidup. Manusia perlu disayangi dan dipunyai, serta mempunyai kuasa, kebebasan, keseronokan, dan kelangsungan hidup. Pandangan terhadap manusia. Menurut Amir Awang pada 1987, setiap individu memerlukan identiti. Individu memiliki tenaga untuk berkembang. Individu juga memiliki keperluan asas. Yang keempat, emosi terganggu disebabkan oleh tingkah laku yang tidak sesuai dan masalah penyesuaian timbul dari kegagalan individu memenuhi keperluan-keperluannya. Apakah yang dimaksudkan dengan setiap individu memerlukan identiti? Identiti yang dipunyai oleh seseorang berbeza dengan orang lain. Berbeza dari segi tingkah laku, perasaan, pemikiran, dan fisiologi. Terdapat dua golongan identiti, iaitu identiti berjaya dan identiti gagal. Semua orang berusaha untuk mencapai identiti berjaya. Identiti berjaya akan memberikan rasa kepuasan dan keselesaan.
Identiti gagal pula akan membawa perasaan yang tidak seronok dan menyakitkan. Identiti berjaya ataupun identiti gagal terhasil daripada satu tindakan atau keputusan yang dibuat sendiri oleh individu berkenaan. Manusia sendiri yang mempunyai keupayaan untuk mengubah identitinya. Untuk mengubah identiti, seseorang perlu mengubah tingkah laku mereka. Individu memiliki tenaga untuk berkembang. Pemilikan tenaga untuk berkembang ini akan mendorong individu untuk berfikir, merasa, dan bertindak dengan cara tertentu. Elemen-elemen tersebut akan membawa kepada identiti berjaya ataupun identiti gagal. Individu memiliki keperluan asas. Terdapat 5 keperluan asas utama yang diperlukan manusia, iaitu yang pertama ialah menyayangi dan rasa dipunyai, iaitu love and belonging. Ianya merujuk kepada keperluan untuk berkawan, berkeluarga dan keperluan untuk menyayangi. Yang kedua ialah kuasa ataupun power, yang merujuk kepada keperluan untuk meningkatkan keyakinan diri, diperakukan dan persaingan. Yang ketiga ialah kebebasan, iaitu freedom, yang membawa maksud keperluan untuk membuat pilihan dan keputusan. Seterusnya ialah keseronokan ataupun fun, yang merujuk kepada keperluan untuk bermain, bergelak ketawa, belajar dan berrekreasi. Seterusnya ialah kelangsungan hidup ataupun survival, yang membawa maksud kepada keperluan asas tempat tinggal, kelangsungan hidup, makanan dan pemenuhan seksual. Yang keempat, emosi terganggu disebabkan oleh tingkah laku yang tidak sesuai. Bagi mengelakkan emosi yang tidak tenteram, individu perlu bertindak secara yang sesuai dan kena pada keadaan. Yang kelima, masalah penyesuaian timbul dari kegagalan individu memenuhi keperluan-keperluannya. Jika keperluan-keperluan asas tidak dipenuhi, maka akan wujud masalah dalam diri manusia. Matlamat konseling menggunakan terapi realiti adalah bertujuan untuk menolong individu mencari cara yang berkesan untuk memenuhi keperluan untuk menyayangi dan rasa dipunyai, berkuasa, kebebasan, keseronokan dan kelangsungan hidup. Membantu klien untuk menjadi lebih kuat dari segi psikologi dan lebih rasional, serta dapat memenuhi keperluan diri tanpa menjejaskan orang lain. Seterusnya, meningkatkan kesedaran klien tentang tingkah laku yang tidak berkesan untuk mengawal dunianya dan menerima alternatif yang lain. Proses menukar personality ataupun personality change process. Perubahan terdiri daripada orang mengambil tanggungjawab dalam memilih perubahan tingkah laku yang berlainan dan lebih berkesan serta bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan. Dalam perubahan tingkah laku yang lebih berkesan, seseorang mesti menyedari dalam menggunakan pelbagai pilihan dalam pelbagai situasi. Glaser menyatakan bahawa manusia berubah apabila mereka menyedari bahawa tingkah laku seseorang tidak menggambarkan apa yang mereka inginkan dan tingkah laku yang lain adalah mungkin lebih baik dalam membawa kejayaan. Prosedur ke arah perubahan menggunakan sistem WDEP. Andaian bahawa manusia apabila dimotivasikan akan menjadi yakin bahawa tingkah laku masa kini tidak dapat membantunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, percaya bahawa dia boleh memilih tingkah laku yang lain yang mendekatkannya kepada apa yang diingini. Akronim WDEP. Glaser dan Wubbolding menggunakan akronim
WDEP sebagai kata kunci yang menerangkan aplikasi terapi realiti. Setiap perkataan merujuk kepada strategi membantu klien. W merujuk kepada wants, needs and perceptions. Manakala D ialah direction and doing. E evaluation dan P merupakan planning and commitment. 1. Menilai apa yang kemahuan, diperlukan dan persepsi klien terhadap diri sendiri, orang lain dan persekitaran mereka. Kaunselor membantu klien dengan lebih jelas dalam mengenal pasti komponen utama kualiti kehidupan dunia sebenar atau gambaran kehidupan. Sebagai contoh, apakah yang anda inginkan dan apakah yang anda tidak dapat dalam hubungan anda tetapi anda inginkan. W digunakan untuk meneroka wants, needs dan perceptions. Soalan yang sering digunakan adalah seperti yang berikut. Yang pertama, apa yang anda mahu dari orang lain? Apa yang anda mahukan, anda telah dapat. Seterusnya, apa yang anda mahukan yang anda tidak dapat? Yang keempat, apa yang anda telah dapat yang anda tidak mahu? Yang kelima, jika anda ingin menjadi seseorang dalam hidup anda, orang yang bagaimanakah yang anda harapkan? Yang seterusnya ialah, adakah kehendak ibu bapa dan kehendak anda serasi? Dan yang terakhir, adakah anda betul-betul bersedia untuk berubah? Soalan yang ketujuh sangat penting, kerana jika seseorang individu itu tidak bersedia untuk berubah, maka ianya akan mengalami kesukaran untuk membuat perubahan demi mencapai matlamat yang diingini. Berkongsi kehendak dan persepsi. Kaunselor akan memastikan keinginan selaras dengan matlamat dan persepsi klien. Kaunselor akan mendengar keutamaan klien dan memberikan perhatian kepada keperluan asas klien seperti kegembiraan, rasa kepunyaan, kebebasan, berkuasa membuat keputusan dan percaya bahawa klien akan meneruskan kelangsungan hidupnya. Direction and doing. Ianya merupakan arah kehidupan semasa klien. Menggunakan automobil analogi, kaunselor akan menerangkan bagaimana empat roda membimbing klien. Soalan yang paling penting ialah, what are you doing? Iaitu, apakah yang sedang anda lakukan? Membincangkan arah tingkah laku dan melakukannya. Penerokaan keseluruhan pada peringkat permulaan dengan bertanya soalan tentang keseluruhan tingkah laku kini. Makna soalan what are you doing? What menyifatkan kaunselor bertanya dengan terperinci. R menekankan kepentingan masa kini. U memfokuskan kepada klien iaitu anda. Dan doing keseluruhan tingkah laku, penerokaan arahan, tindakan khusus, fikiran, perasaan dan simptom fizikal klien. Evaluation membantu klien untuk membuat penilaian. Penilaian kendiri klien adalah merupakan perkara yang paling utama dalam terapi realiti. Woulding dan Brickell mengatakan bahawa jantung kepada terapi realiti adalah penggunaan soalan penilaian kendiri oleh kaunselor. Contoh soalan ialah, is what you are doing getting you what you want? Or how well is what you're doing getting what you want? Maksudnya di sini ialah, adakah apa yang anda telah lakukan membantu anda untuk mencapai perkara yang anda inginkan? Sekiranya jawapan anda ialah ya, klien tidak mengalami masalah untuk meneruskan perkara yang telah dilakukan. Sekiranya anda menjawab no, maka anda boleh membuat pilihan
sama ada untuk membuat keputusan yang sama ataupun boleh memilih cara yang berbeza dan kemudian menilai semula untuk menentukan kejayaan relatif pilihan baru. Yang terakhir ialah P, plan, perancangan. Berkesan sekiranya diasaskan pada penilaian dalaman klien. Perancangan berkesan sekiranya mempunyai kualiti yang akan diterangkan dalam akronim SEMIC. Apakah itu SEMIC? SEMIC bermaksud simple, attainable, measurable, immediate, involved, controlled by the client, committed to, dan consistent. Untuk simple, perancangan bukanlah complicated. Bermaksud, perancangan tersebut mudah untuk dilakukan. Attainable, jika perancangan sukar atau jangka yang panjang diperlukan untuk membuat sesuatu tersebut, maka klien akan merasa lemah dan tidak mampu untuk mengikuti keseluruhan perancangan tersebut. Measurable, perancangan mesti tepat. Klien digalakkan untuk menjelaskan jawapan yang jelas, iaitu seperti bilakah anda akan melakukannya. Immediate, perancangan boleh dilakukan secepat yang mungkin. Involved, pembantu adalah terlibat jika penglibatannya adalah bersesuaian. Penglibatan ini adalah dalam lingkungan standard etika dan memudahkan klien tidak bergantung. Controlled by the client, perancangan yang efektif bukan kontijen pada tindakan orang lain tetapi dalam kawalan klien. Committed to, kaunselor membantu klien untuk mengandaikan dengan tegas untuk meletakkan perancangan dalam tindakan. Dan yang terakhir sekali ialah konsisten, iaitu perancangan yang ideal adalah boleh berulang. Secara ringkas, WDEP, W iaitu wants, merujuk kepada penerokaan kehendak, keperluan dan persepsi klien. Manakala D, doing, merupakan tingkah laku yang telah dilakukan oleh klien dalam mencapai kehendak dan keperluannya. E pula bermaksud evaluation, iaitu merupakan penilaian kendiri terhadap tingkah laku klien sebelum ini. Dan P iaitu planning, merupakan perancangan dan pelan tindakan klien untuk mencapai tujuan dan matlamatnya. Untuk menggunakan teknik WDEP, saya akan memberikan satu contoh yang simple, iaitu sebagai contoh W. Saya ingin membeli telefon bimbit baharu. Manakala D, doing, saya akan menabung untuk mendapatkan untuk mengumpul duit, dan seterusnya. Evaluation, bagi saya dengan menabung kita boleh mengumpul duit untuk mendapatkan telefon bimbit yang baru. Manakala P, saya rasa mungkin saya boleh untuk mencari sumber pendapatan sampingan untuk mempercepatkan pencapaian matlamat, iaitu membeli telefon bimbit yang baru. Sekian, terima kasih.